ini, sebelum kita beralih kepada sesi soal jawab, diingatkan kepada para hadirin maya sekalian untuk menanyakan soalan-soalan yang untuk diajukan kepada ahli-ahli panel kita. Saya tengah memilih soalan-soalan je, sekejap. Baiklah, soalan pertama daripada Ain Hazwani menanyakan tak dapat nafikan yang seseorang individu tu pasti akan mempunyai banyak akaun di cyberspace. Dia nak tanya, apakah cara terbaik untuk simpan semua password yang ada atau biometrik adalah satu jenis security yang terbaik untuk kita? Ini mungkin soalan untuk Encik Zaidi. Okey, saya tengah prepare jawapan untuk soalan ini sebenarnya. Okey, Waalaikumsalam. Okey, yang untuk soalan ini sebenarnya untuk kita simpan password kita ni dah banyak sebenarnya terdapat di pasaran untuk contohnya password manager ya. Kalau anda guna sistem handphone untuk contohnya saya pengguna Samsung. Samsung telah sediakan panggil Samsung Pass, mana kita boleh simpan password kita dalam sistem tu dan dia akan automatic capture. Dan untuk login dia akan menggunakan kita punya fingerprint ataupun biometrik. Jadi agak bagi saya agak selamat. Sistem ini agak susah diceroboh. Selain itu ada banyak lagi password manager yang terdapat di pasaran, anda boleh pilih yang agak bagus. Jadi yang ini antara salah satu yang kalau kita ingat banyak saya sendiri saya pengguna IT yang agak tegak. Jadi saya ada banyak akaun dalam cyberspace dan semua saya tak guna password yang sama. Jadi agak sukar. Pertama sekali saya agak berumus jadi start mula lupa, jadi masalah sikit. Jadi penggunaan sistem password manager ini agak bagus bagi saya. Dan selain kita untuk login, dia bukan hanya menggunakan fingerprint, dia akan minta OTP, kadang-kadang dia minta email verification, ada banyak lagi kaedah-kaedah authentication. Dan satu lagi kaedah yang ada paling mudah saya gunakan adalah dipanggil Google Authenticator. Google Authenticator pun yang free cuma disediakan oleh Google, tapi tak semua platform yang benarkan Google Authenticator sebagai 2FA ataupun second factor authentication. Tapi kalau sekiranya anda nak memudahkan hidup, jadi antara yang paling yang free yang boleh digunakan adalah Google Authenticator. Terima kasih Encik Zaidi kerana memberikan penjelasan berkaitan penyimpanan password dalam pelbagai cyberspace. Jadi soalan seterusnya untuk Prof. Berikutan isu syariah. Oleh sebab isu-isu syariah berdasarkan penyataan Prof sebentar tadi dan cadangan penambahbaikan telah pun disampaikan kepada pihak e-wallet, apakah hukum sekiranya pengguna e-wallet masih menggunakan e-wallet tersebut? Okey, e-wallet sekarang ni ada dalam keadaannya kita kadang-kadang kita suka untuk mengelak daripada menggunakan e-wallet. Contohnya dalam pembayaran tol, jadi susah ya kita untuk mengelak dan menggunakan e-wallet. Tapi ada sesetengah e-wallet, contohnya dia buat kerjasama dengan universiti dan universiti juga menggunakan sistem perbankan Islam. Jadi e-wallet sedemikian memang apabila ada hubungan dengan universiti dan yang juga menggunakan institusi yang juga menggunakan perbankan Islam, secara automatik jadi simpanan dah diletakkan dalam kewangan Islam, walaupun satu sudut kontrak mungkin kita belum jelaslah di kalangan dalam kontrak kita dengan e-wallet tadi. Kemudian kalau e-wallet ni dia tidak boleh mengisytiharkan dia ini patuh syariah kecuali dia sudah patuh syariah. Sebab biasanya akan disemak oleh Bank Negara Malaysia. Dia akan disemak oleh Bank Negara Malaysia. E-wallet dia tak perlu kepada license tetapi dia perlu kepada register.
dia kena register di bawah guideline e-money issuer tu. Tadi dia ada di senarai kalau kita pergi ke bank negara, non-banking institution, money issuer. Dia kena register di bawah money issuer. Ataupun dia kena menumpang license daripada money issuer tadi. Jadi dia boleh berlaku begitu. Jadi dia tak boleh buat pensyarahan. Sebab itu kita nampak e-wallet yang ada ini pun tak buat pensyarahan mereka patuh syariah. Jadi nasihat saya, kalau perlu guna e-wallet, pertama kalau boleh buat pembayaran terus melalui kredit kad ataupun perbankan Islam kita, buat pembayaran terus tanpa perlu memasukkan wang dalam e-wallet aplikasi tersebut. Kalau perlu guna juga, masukkan secara minimum berapa yang kita agak-agak kita nak gunakan dalam satu masa, supaya dalam tempoh masa yang kita rasakan sebagai tempoh masa sekarang ni, kita berharapkan lepas pada ni e-wallet, operator e-wallet akan berubahlah, membuat urus niaga secara patuh syariah. Baik, soalan seterusnya daripada Nurin Hazikah. Assalamualaikum. Soalan saya berkaitan dengan aplikasi Shopback ataupun Cashback yang mana kita membeli dan menerima wang kembali. Adakah boleh menerima wang bukan hasil jualan tetapi hasil pembelian, dan adakah aplikasi seperti Cashback ini termasuk dalam konsep e-wallet? Mungkin ini soalan untuk Prof. Saya tak pasti dia refer kepada aplikasi mana, tetapi dalam aplikasi e-wallet, kalau kita membuat pembayaran, ataupun kalau kita membeli sesuatu barang, ada konsep cashback juga, ya, ada konsep cashback. Dan dalam kajian kami, cashback tadi sama ada dua lah, sama ada dia dapat daripada commission daripada pedagang ataupun dia menggunakan daripada shareholder fund. Shareholder fund ataupun sebenarnya dia menggunakan shareholder fund pun ya, ataupun daripada keuntungan yang dia dapat daripada pelaburan secara tidak langsung. Dia tak boleh secara langsung sebab antara regulasi e-money tadi, operator tidak dibenarkan memberi interest kepada pelanggan. Itu sebenarnya, tetapi dia boleh berlaku secara indirect, ya. Sebab apa? Dia akan berlaku wang kita dalam trust account tadi akan dipindahkan kepada account operator sebahagian, tak semua. Jadi bila masuk pada account operator tadi, dia pun sama ada melaburkan atau buat bayaran, tapi dalam masa yang sama trust account tadi dilaburkan ataupun diletak deposit, ada income. Kalau jumlah tadi cukup, bila dia buat debit kredit tadi, cukup akaun tersebut termasuk keuntungan tadi, dah cukup, dia tak perlu top up balik dengan wang lebihan daripada dia keluarkan kepada operator account, dia tak perlu top up balik. Jadi begitu secara tak langsung. Jadi operator mendapat manfaat daripada wang kita, dia tak payah patah balik. Walaupun tak habis guna duit dia masukkan dalam operating account tadi, dia tak perlu patah balik kerana apa? Keuntungan daripada trust account yang dia pegang tadi memadai untuk dia tutup account, samakan balance yang ada, baki yang ada dalam account tadi. Jadi dia bagi keuntungan sudut, dia tak secara direct. Memang guideline e-money tak boleh operator memberi 2%, 3%, 4%, tak boleh. Salah. Tapi dia bagi dalam bentuk seolah-olah duit tadi dah jadi duit dia, dia bagi cashback daripada duit dia tadi, dia bagi cashback kepada pelanggan ataupun daripada sumber yang kita kata tadilah, daripada commission yang dia dapat. Jadi ini keadaan dia. Jadi mau apa pun, bila kita kata konsep cashback sekarang ni, kalau kita buat pembelian, bolehlah kita katakan buat masa ni kita terima itu sebagai commission kita daripada pembelian kita yang operator pulangkan. Tetapi yang agak ketara, kalau kita masukkan RM50, dia bagi RM55. Itu ada unsur riba. Oh, yang ketara ke maknanya? Itu ketara. Sebab itu bukan daripada commission, itu bukan daripada, jadi dia bagi cash dan kita bagi cash, kita dapat lebih daripada jumlah yang kita masukkan. Terima kasih Prof atas penjelasan kepada persoalan tadi. Para panel masih boleh teruskan ke? Kita mempunyai hampir 50 soalan. Mungkin kita boleh pilih. Boleh.
ramai yang ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel kita. Terima kasih kerana Soalan yang tak berulang lah. Kalau soalan yang berulang ataupun soalan luar daripada tajuk, kita Baik, Prof. Ya, saya tapiskan dulu soalan. Saya cek. Siap ya. Baik, soalan kepada panel security. Dalam bajet 2021, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk memberi bayaran one-off sebanyak RM50 dalam bentuk e-wallet kepada kalangan belia. Adakah langkah ini semata-mata untuk menggalakkan para belia ini untuk adapt ataupun membiasakan diri dalam teknologi semasa pada musim COVID ini? Ataupun sebenarnya mampu untuk memberikan keuntungan yang lebih untuk menjana sedikit sebanyak ekonomi? Silakan, Encik Zaidi. Soalan ni kalau dari segi ekonomi saya tidak boleh jawab lah. Tapi dari segi galakan kepada pihak penggunaan e-wallet, ya memang ada kempen mana kita menggalakkan penggunaan e-wallet pada generasi masa kini, dan ini jadi trend sebab e-wallet mula boom atau booming di Malaysia start 2018 sebenarnya. Jadi sekarang ni dah start ramai menggunakan e-wallet, dan inisiatif ada kerajaan bagi e-wallet rebate ataupun RM50 duit dalam e-wallet ini adalah salah satu inisiatif. Tapi yang kita lihat yang hanya digunakan ada 3 platform saja buat masa ni. Jadi kalau untuk penggalakan bagi saya tak boleh nak kata sangat, tapi kita nampak yang 3 ni je yang mendominasikan penggunaan e-wallet yang untuk dapatkan cash rebate daripada kerajaan. Manakala yang lain tidak termasuk. Tapi dari segi untuk ekonomi saya tak pasti. Jawapan ni susah nak kata. Tapi saya nampak dari segi penggalakan dia. Memang ramai dosa dah. Ada. Kalau saya nak tambah, saya pun tak tahu dari segi ekonomi macam mana. Okey, kalau saya boleh tambah, e-wallet ni pun mungkin kita boleh kira sebagai satu daripada fintech yang ada pada hari ini ya. Perkembangan teknologi yang mana isu kewangan ataupun urusan kewangan diautomatikkan ya, diotomasikan. Jadi inilah antaranya, dan saya rasa tak mustahil pada suatu hari nanti kemungkinan kita tak bergantung sangat kepada credit card. Bank account memang ada lah. Jadi kita lebih terbuka di sudut tu. Sekarang ni e-wallet hanya berdasarkan kepada satu negara, dan setiap e-wallet operator dia kena register dengan setiap negara. Mungkin kalau berbeza sikit pun Alipay mungkin dia ada di China dan dia juga ada di negara kita. Kenapa dia register dengan bank negara dan menggunakan currency Malaysia lah kan. Jadi ini antara perkara kita akan tengok perkembangan yang drastik tentang perkara ni, saya rasa. Dan memang kerajaan pun dan setahu saya bernegara pun memang pun menggalakkan penggunaan e-wallet ni pun, dan di sudut security mereka antara e-wallet pun ada sudah membuat jaminan lah kalau berlaku kehilangan mereka, kalau mereka kelalaian mereka jamin wang kita tadi dipulangkan balik. Kecuali kalau kita berbelanja kerana kita ditipu macam diberitahu oleh Encik Ahmad Zaidi tadi, kita disclose kita punya password dan sebagainya. Jadi itu salah kita lah. Kita bangun tidur tiba-tiba kita pun bagi password kepada orang yang hantar email kepada kita, duit habis, bukan daripada kecuaian operator dah pada waktu tu. Tapi kecuaian anda. Jadi pada waktu tu nak buat macam mana? Jadi itulah di sudut perkembangan saya kira e-wallet ni merupakan satu alat transaksi yang mungkin akan lebih mendominasi. Lagilah musim PKP ni, dia lebih mendominasi lagi. Wallahualam. Terima kasih Prof kerana memberikan penjelasan dan Encik Zaidi dalam persoalan yang telah ditanyakan tadi. Seterusnya, pertama sekali saya ingin meminta maaf kerana terlalu banyak persoalan dan kemungkinan hanya beberapa persoalan saja yang mungkin akan dijawab oleh ahli panel kita.
kerana kita pun tidak mempunyai masa yang panjang. Seterusnya soalan daripada Azwan Ahmad. Soalan kepada Prof. Apakah saranan Prof di dalam memilih penyedia perkhidmatan yang patuh syariah? Guna yang patuh syariah lah. Cuma apa yang patuh syariah dia tak berkembang sebagaimana yang tak patuh syariah. Jadi kalau masih lagi tidak ada pensiaran tidak patuh syariah, kita hanya guna secara minimum. Kalau masukkan wang pun secara minimum. Kalau boleh menggunakan pembayaran terus kepada akaun banking kita tanpa masuk pada e-wallet, buat macam tu. Sebab apa? Kita belum pasti lagi pengurusan dana kita tadi, mereka akan urus secara syariah. Itu yang kita cuba elak lah. Kita usaha sungguh-sungguh untuk mengelak daripada urus niaga tidak patuh syariah. Cuma ada beberapa kadang kita memang tak boleh elak. Sekarang ni RFID menggunakan e-wallet dan e-wallet tersebut belum isytihar dirinya patuh syariah. Sebab dia menguasai e-wallet sebenarnya. Jadi tidak ada kompetitif macam tu. Ya. Soalan untuk panel security kita, Cik Zaidi. Bukankah mengikut regulation e-money dari BNM, Bank Negara Malaysia, tidak membenarkan issuers untuk memberi diskaun terhadap wang yang ditambah nilai? Saya rasa ini Profesor dah cerita tadi sebenarnya. Mana ini kalau memang dia memang regulation daripada BNM, sekiranya kita top up duit dan dapat di mana itu unsur riba. Profesor dah jelaskan tadi sebenarnya. Okay. Soalan hampir sama bila saya tengok sebahagian soalan tadi. Betul. Ada soalan yang hampir sama ya. Moderator, kalau ada satu soalan saya boleh jawab. Adakah terdapat organisasi yang semak e-wallet sebagai patuh syariah? Dia begini, kalau mereka nak isytiharkan sebagai patuh syariah, kalau mereka termasuk dalam e-wallet yang berdaftar dengan bank negara, dia kena pastikan dia tidak tertakluk sangat kepada keputusan Suruhanjaya MPS, Majlis Penasihat Syariah Bank Negara, tetapi ada bahagian pengawasan akan tengok. Kalau betul tak dia kata dia patuh syariah, dia buat pengurusan patuh syariah. Kalau tidak, dia boleh didenda dan adalah dia punya tindakan yang akan dijalankan oleh bahagian pengawas sediaan bank negara. Mengikut sefaham saya lah dalam temu bual yang saya pernah lakukan, dan tidak disyaratkan mereka itu ada penasihat syariah. Walau bagaimanapun kajian kami dengan JAKIM, dan saya kira JAKIM akan letakkan dalam website mereka, kita bagi parameter penggunaan e-wallet kepada masyarakat awam. Begitu juga kita bagi parameter penggunaan parameter operator mesra syariah dan parameter operator patuh syariah. Jadi kita bagi pilihan, kita tak nak paksa. Kalau mereka rasa tak boleh, kalau mereka nak jadi patuh syariah, ini kita bagi beberapa parameter yang mereka boleh ikut. Dan di dalam parameter tersebut kita katakan mesti ada penasihat syariah yang berkelulusan syariah. Kita letakkan di situ. Dan operator mesra syariah, dia hanya nak pastikan akad dia dengan pelanggan tu betul. Kemudian simpanan duit pelanggan tadi patuh syariah. Jadi soal selepas pada tu dia nak jual juga barang-barang tak patuh syariah, itu urusan dia. Kita tak bertanggungjawab. Tetapi yang penting dana kita tadi diurus patuh syariah, dan kami namakan sebagai operator mesra syariah. Sebab kita tak paksa untuk orang patuh syariah, tapi mereka kita akan mesra syariah dan kita boleh menggunakan e-wallet mereka dengan rasa tenang. Baik, terima kasih Prof atas penjelasan. Soalan untuk Encik Zaidi. Soalannya, saya tertarik dengan cadangan Encik Zaidi menyarankan password manager. Boleh saya dapatkan sedikit pencerahan adakah aplikasi tersebut benar-benar selamat digunakan atau maklumat
atau maklumat dalam aplikasi tersebut mudah terdedah khususnya kepada hackers. Okey, password manager kena ingat konsep sistem channel developer untuk password manager. Biasanya mereka membuat sistem dengan full encryption, mana dia semua password akan disimpan dalam bentuk hash ataupun yang akan campur dengan banyak sort hashing, ataupun di mana agak sukar untuk digodam. Jadi kadang-kadang semua password itu walaupun dalam keadaan encrypted ataupun protected, hacker masih boleh mengambil password itu, tapi biasanya mereka untuk mereka panggil reverse engineering ataupun proses kejuruteraan berbalik ini agak sukar sebenarnya, tak semudah yang disangka. Sebab itu tapi kalau dalam pemilihan password manager ini, pastikan anda pilih yang very trusted ataupun yang memang rating agak tinggi. So ada juga para penggodam ni mencipta fake password manager di mana dia buatkan satu aplikasi yang percuma, dan password manager ini sebenarnya bukan yang berfungsi seperti yang kita jangka, dia sebenarnya adalah mencuri data pengguna tersebut. Jadi pastikan kalau nak gunakan password manager, gunakan yang trusted. Macam saya tunjuk tadi, Google Authenticator atau contoh yang paling senang, di mana saya pun pengguna Google Authenticator dan saya yakin dengan Google Authenticator. Macam saya pakai sekarang Samsung Pass, which is saya rasa agak selamat, dan saya yakin dengan Samsung Knock untuk sistem security yang ada pada Samsung. Apple pun ada juga dia punya sistem untuk password manager, ada banyak lagi. Jadi pilih yang terbaik dan pastikan selain pada guna untuk password manager, pastikan juga enablekan 2FA pada password manager tersebut. Biasanya dia akan datang dengan 2FA, dia akan hantar SMS ataupun dia akan hantar email authentication untuk beritahu someone has been logged to your password manager. Is it legitimate or not? Kalau kita pilih yes, maksudnya kita punya legitimate transaction. Kalau bukan, kita boleh no, dan transaksi itu akan dibatalkan dengan segera. Baik, soalan seterusnya. Saya ada soalan untuk Encik Zaidi. Maaf soalan ini agak panjang penerangannya. Dia menanyakan perihal saya sebenarnya ada pengalaman buka email dan email tu not from reliable source, which is kind ads advertisement. Email tu ada attach image disebabkan saya guna wifi masa tu, jadi attachment tu auto download. Jadi soalan saya sebenarnya, apa yang berlaku bila saya buka email tu? Ada kemungkinan ke virus tu masuk dalam phone saya? Dan kalau virus masuk dalam phone saya, apa yang perlu saya lakukan? Oh, okey. Ini biasa. Kami biasa dapat kes macam ni. Untuk email attachment, kadang-kadang penggodam menyalahgunakan email. Sebenarnya anda nampak email itu adalah image, tapi sebenarnya kadang-kadang bukan image, tapi dia embedkan ataupun dimasukkan, campurkan sekali dengan virus dalam tu. Jadi ada kemungkinan boleh digodam, ataupun virus akan masuk dalam kita punya komputer. Tapi untuk handphone ada sedikit tricky parts dekat handphone, sebab sistem operating system handphone tidak sama dengan operating system pada komputer. Sebab pada contohnya handphone, contohnya kita pakai iOS ataupun Apple, dia gunakan sistem yang mana file malware yang dalam exe yang biasa di embedded tak boleh run. Tapi untuk Android dia run dalam APK format, dan dia tak semestinya boleh exe boleh jalan. Tapi untuk normal virus biasa saya jumpa dan saya buat analisa, biasanya virus dicipta dengan bentuk exe ataupun executable format bentuk Windows. Jadi ini kalau kita buka guna pada laptop komputer, besar kemungkinan boleh masuk dalam laptop kita. Satu, saya kata pastikan sistem semua up to date, install antivirus. Sekiranya berlaku benda yang mencurigakan, contohnya tiba-tiba ada perasan berat sedikit ataupun ada perasan ada macam outbound connection ataupun connection keluar, di mana kita akan nampak pergi ke laman web yang tak sepatutnya, tiba-tiba keluar pop-up tak sepatutnya, ataupun dekat handphone kita akan nampak ada macam keluar iklan-iklan yang mengagu, kadang-kadang terkeluar yang lucah tak sepatutnya kita tak buat tapi terkeluar. Ini salah satu caranya, kita boleh buat clean up, install antivirus, buat clean up. Mungkin boleh guna yang aplikasi free macam Malwarebytes, ataupun ada banyak lagi antivirus yang free untuk buat scanning, clean kan. Kalau tak boleh juga, format balik, reset balik semua benda, restore balik benda yang sepatutnya. Sebab besar kemungkinan penggodam dah masukkan sesuatu dalam handphone ataupun komputer kita. Jadi inilah salah satu cara untuk kita recovery proses. Okay.
Terima kasih Encik Zaidi atas penjelasan berkaitan dengan email, mendownload email menggunakan wifi dan apa yang perlu dilakukan. Seterusnya, mungkin ini persoalan terakhir yang boleh dijawab oleh ahli panel kerana kita telah kesentukan masa. Baik, sekejap. Soalan seterusnya, dalam slide Prof, ada saya ternampak model kelima e-wallet iaitu model hybrid. Boleh Prof terangkan sedikit berkenaan model ini? Terima kasih. Silakan Prof. Okey, model ni kami letakkan sebagai model hybrid. Prof. Baiklah, nampaknya Prof tidak mempunyai connection yang baik. Soalan seterusnya saya ajukan kepada Encik Zaidi, boleh? Boleh. Oh, okey. Prof. Assalamualaikum Prof. Jelas ke? Okey, dengar ke? Dengar ke? Dengar. Okey. Jadi model yang kelima tadi, dia sebenarnya model yang kami belum tentukan operator mana yang menggunakan, tapi kami menjangkakan pada akan datang kemungkinan akan ada e-wallet yang hybrid. Dia ada model 1, model 2 dan kemudian model 3 sekaligus. Menggabungkan. Jadi kami masukkan, dia gabungkan. Dia ada juga unsur Samsung Pay, dia ada juga unsur e-wallet macam e-wallet Tashengo, e-wallet Booth, dan dia ada juga unsur e-wallet yang ada pada Shopee, Lazada. Jadi ada kemungkinan akan ada nanti e-wallet yang akan gabungkan. Dan kalau kita tengok pun Grab pun, aplikasi Grab dia dah gabungkan tu. Menunjukkan dia ada e-wallet dan dia juga boleh buat pembayaran melalui credit card dan juga bank, akaun bank. Cuma dia belum masukkan lagi kopi credit card. Kita masukkan dan kita boleh membuat scan pakai credit card kita ke dalam e-wallet tersebut. Jadi satu hari nanti kita kemungkinan kena ubah-ubah nama-nama syarikat tu kepada model-model yang pelbagai tadi. Terima kasih Prof, dan
saya rasa itu adalah soalan yang terakhir pada malam ini daripada para hadirin maya sekalian. Kerana kita telah kesuntukan masa. Terima kasih Prof dan Encik Encik Zaidi kerana sudi datang dan berkongsi ilmu yang ada kepada para hadirin maya dan juga saya. Baik. Sekiranya Encik Zaidi sekiranya Encik Zaidi dan Prof Asmadi boleh menjawab di soalan-soalan yang ada pada section Q&A menggunakan type answer yang telah disediakan di aplikasi Zoom. Nampaknya sudah tamat sesi soal jawab kita pada malam ini. Terima kasih sekali lagi Prof dan Encik Zaidi kerana sudi hadir dan menjadi panel pada malam ini. Terima kasih. Seterusnya saya pulangkan majlis kepada pengurusi majlis Anis Syahira. Baiklah, terima kasih kepada dua-dua panel kita pada malam ini dan juga moderator atas perkongsian yang cukup berinformasi sebentar tadi. Terusnya, para penonton dan pendengar yang dikasihi sekalian, program kita akan diteruskan lagi dengan satu aktiviti ringkas iaitu kuis dan boleh disertai oleh semua peserta berstatus pelajar. Baiklah, diminta untuk peserta bersedia dan memberi perhatian kepada peraturan yang tertera di skrin anda sekarang. Ya, saya faham walaupun anda sudah ternampak hadiah-hadiah yang ditawarkan di atas itu ya. Kita fahamkan peraturan. Jadi, diminta untuk mengakses laman web quizizz.com atau boleh dapatkan link kuis ini di chat box. Ya, sudah dipastekan di situ link dan diingatkan kepada semua peserta untuk menggunakan nama sebenar sebagai, saya ulang ya, nama sebenar sebagai username diikuti dengan nama organisasi ataupun institusi anda. Seperti contoh yang tertera, Imran ISA 14 atau Ali FKP atau Abu UUM. Dan peringatan penting satu lagi, anda diingatkan untuk melakukan tangkapan skrin atau screenshot username tersebut untuk dijadikan bukti andai kata anda berjaya memenangi kuis kita pada malam ini. Ya, saya bacakan juga hadiah pemenang di atas itu ya. Tempat pertama akan mendapat hadiah banyak RM25, tempat kedua RM20, tempat ketiga RM15 dan tempat keempat serta kelima mendapat RM10. Okey, seterusnya. Baiklah, paparan skrin juga menunjukkan kod QR untuk anda ke laman web quiz ataupun anda boleh dapat chat box tadi. Dan diingatkan sekali lagi untuk peserta menggunakan nama sebenar sebagai username dan jangan lupa untuk membuat tangkapan screenshot username anda. Jadi saya kira kalau semua bersedia, kita akan terus ke laman web quiz tersebut. Ya, boleh join laman web quizizz.com dan masukkan kod seperti yang tertera, kod 455057. Masih menunggu penyertaan daripada para peserta kita. Kita ada 527 partisipan hari ini. Sama-sama kita join kuis ini untuk kita uji kefahaman kita untuk topik kali ini ya. Ya, ada soalan ni. Kena masukkan apa dah? Masukkan nama untuk username tu,
masukkan nama anda diikuti dengan organisasi ataupun institusi anda. Organisasi ni macam USIM, ada yang dari UM. Ya betul, pelajar dari universiti luar dibenarkan, betul semua? Kita buka kepada semua peserta malam ni. Ya, makin ramai ya yang join. Kita dah ada berapa penyertaan? 407. 409, okey. Lagi. Kita masih menunggu. Ya, makin ramai ya, 424. Baiklah, kita masih menunggu sedikit lagi. 433 orang, saya rasa dah begitu ramai ya. Saya kira dalam 10 saat lagi kita akan start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya, dah boleh mula. Semua diharapkan bersedia ya. Okey, boleh mula.
Diminta untuk semua peserta bersabar kerana kita mempunyai sedikit masalah teknikal di sini.
Baiklah, tahniah. Nampaknya kita sudah ada pemenang di situ. Pemenang. Minta maaf ya, saya tak nampak screen. Okey. Kita boleh nampak di situ tempat pertama. Atas sikit. Ya, di situ. Tempat pertama Ustaz. Tahniah diucapkan. All correct. Okey, semua betul ya. Tempat kedua Aimi ISA 15 dari USIM. Tempat ketiga Nur Afifah ISA 13. Ya, tahniah batch 13. Tempat keempat Nia dari USIM juga. Dan tempat kelima Nina dari USIM juga. Baiklah, tahniah kita ucapkan kepada kesemua pemenang top 5 pada malam ini. Dan anda bolehlah menuntut hadiah tersebut pada pautan yang telah disediakan di chat box. Baik. Dan seterusnya kita sudah pun berada di hujung rancangan kita. Diingatkan kepada semua peserta untuk mengisi borang maklum balas forum untuk mendapatkan e-sijil. Dan pastikan untuk anda mengisi alamat email dengan betul bagi memudahkan proses penerimaan sijil ini. Pautannya bolehlah dapatkan di chat box ataupun anda juga boleh melakukan kod scan QR code di situ ya, yang terpapar di skrin anda sekarang. Baiklah, baca akhbar guna peranti, isu skema setiap hari. Seminar AISAS masih menanti hingga berjumpa esok hari. Dimaklumkan juga pada esok hari akan diadakan program webinar yang bertajuk Fintech Visualizing Digital Nation. Terdapat pelbagai aktiviti menarik dan e-sijil juga disediakan kepada para peserta. Jadi jangan lupa untuk menyertainya pada esok hari bersama kami lagi. Dan saya mewakili pihak program ingin memohon beribu kemaafan dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama anda dalam menyertai forum kita pada malam ini. Semoga kita semua beroleh ilmu yang manfaat pada malam ini. Dan sekian itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.